Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini kami bakal membawa Anda dalam satu dokumentari bersama-sama pekerja migran yang telah lama bekerja di Sabah. Dokumentari ini dilakukan di dua buah tempat, yaitu Kampung Binuang Lahadatu dan Kampung Delima, Kota Kinabalu. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengetahui jenis pekerjaan golongan migran. Dengan ini bersama rakan-rakan kami di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami berada di Kampung Delima ingin melakukan kajian berkenaan jenis pekerjaan migran yang terdapat di kampung ini dan harapnya dapat menjawab kepada persoalan-persoalan kajian kami. Shahzad Khan, Pakistan. Saya 12 tahun sih. Saya kerja antar-antar macam promote lah kopi semua. Pengantaran barang ya. Kadang-kadang masa-masa lah kalau ada saya masa ada orang panggil, ada odor baru boleh saya hantar. Kerja ada odor baru boleh saya hantar. Kadang ada juga lah sikit-sikit. Contohnya macam mana? Macam mau sabar juga lah macam kan. Itu kamu makan kan? Sabar saja lah kalau ada dapat. Selalu jauh lah memang. Selalu antar-antar jauh. Tapi tanggung saja lah. Contohnya macam mana? Macam tinggal lah. Macam ada mau perlu kan? Macam ada perlu duit kadang-kadang mau banyak susah kan. Jadi saya mau kasih tambah seperti itu. Biarpun sabar saja lah, lagi pun kalau jauh pun sanggup juga. Dan kadang kalau kita jual barang kan macam itu, kadang-kadang ada orang antar lain, dia kasih tahu harga ini lain. Di sana lah termasalah. Termasalah. Gitu. Saya macam antar contoh sini, macam ada orang lain lagi izin datang, dia bilang dikasih tahu, kenapa ini begini, harga ini, kau kasih lain, harga dia lain. Itu masalah juga. Kalian lah macam mau perlu duit kan, kadang-kadang minta keluarga duit, macam tidak belum ada cukup, kadang-kadang kurang modal, saya mau pakai modal kembali begitu. Ya. Masalah macam saya sekarang masalah kan, saya pun ada juga lah. Kadang sekarang ini kan mau tutup, jadi susah mau jalan lah. Saya mana mau pergi tempat itu tutup semua blok. Iya, ada blok itu. Jadi itu susah lah untuk itu yang kasih alam lah. Begitu. Jadi dapat hantar di sini-sini. Ya sini. Ada yang sudah berniaga lah daripada dari KL pun sudah berniaga. Memang dari KL berniaga sampai sini berniaga lagi. Saya ini berniaga masuk di pasar malam ini Poin, tapi pasar malam tutup. Baru berniaga di sini sudah lah. Sinilah. Bulan 12. Dari bulan 12. Iya, baru. Sekarang sudah bulan. Sekarang bulan 5 kan? Sudah 5 bulan lah. Kita menjual pun 5 bulan. Iya, macam itu. Kita tinggal sini seberapa? Dan ada 5 bulan. Jual ni masih boleh bagi apa cabaran masih ada tu. Dan dari segi ongkos dan segi keuangan. Cabaran lah. Memang dia itu sudah cari makan. Takut banget. Takut orang jalan. Jadi takut mendekat-dekat kamu. Nah itulah. jadi kurang lah, orang pun kurang membeli. Kurang pendapatan. Jadi kurang membeli, kurang pendapatan. Jadi memang pendapatan itu memang tidak mencukupi lah biasanya. Berapa lama sudah abang menetap di kampung ini? 10 tahun lah begitu. 10 tahun sudah lah. Memang orang asal sini kan atau macam mana? Asal dari kampung lah. Kampung mana? Kampung muda. Jenis pekerjaan yang abang buat sekarang? Sekarang kami
punya kerja, kadang-kadang saya bikin besi gitu. Mesti bikin rumah, Ada rumah, jalan. kadang-kadang itu kami punya kerja ada, kadang-kadang tidak itu. Ikutan lah. Kerja kontrak. kontrak. Kalau ada macam punya bos itu ada kerja baru dipanggil gitu. Dia satu kali yang pekerjaan kemarin berapa lama itu lalunya? Di sana mau 6 orang gitu kerja. 6 orang lah begitu lah. Apa kesabaran yang abang hadapi semasa bekerja? Contoh macam nikah, masalah-masalah di tempat kerja kah, masalah dengan majikan kah? Nah, masalahnya ini masa COVID itulah itu kurang kerjakan, so kita tidak boleh suka-suka itu kan. Jangan kerja. Di jalan. Dari segi ini pendapatan terjejas kah macam mana? Kerja lah kurang lah gitu. Kurang. Oke, yang seterusnya adalah lokasi kajian kedua kami, rumah setinggan yang terletak di Kampung Binuang, daerah Lahad Datu Sabah. Di mana dalam kampung ini terdapat beberapa golongan migran yang berasal daripada Filipina. Dan kajian pada kali ini kami ingin mengetahui apakah jenis-jenis pekerjaan golongan migran yang terdapat di kampung ini. Saksikan pembukuan seterusnya. Nuraida binti Tingkahan. Umurku masuk 44 sudah. Lebih 40 lah. Ikut umur saya sudah. Sebab saya masih kecil lagi dibawa pergi Sabah. Punya orang tua. Aku punya orang tua lah bawa dari Tanjung Lebihan. Lebih 20 tahun sudah di Binuang. Saya punya keluarga juga tinggal di Binuang. Di restoran, tukang bantu. Baru masa saja untuk cari kehidupan. Cuci piring, potong ikan. Di restoran 1 tahun lebih. Kantin di kantin sekolah. Iya, di Belacun. Ada juga kadang-kadang pun susah. Kadang-kadang pun susah duit. Ada masa pula rezeki itu kan kadang-kadang ada. Tidak juga, sebab kami pun lama juga sudah di Sabah. Sebab Sabah ini macam sekitar juga, banyak suluk, banyak bajau. Kan orang tempatannya pun sini ada kaitan juga kan, berapat dengan Filipina. Jadi macam biasa lah. Lagipun orang Sabah ini bagus juga. Ya. Ada juga. Ya itu adalah bila macam jangan kasih lockdown, tidak ada kerja, tidak adalah duit. Kalau dipikir pun memang tidak cukup lah. Tapi mana saya yang boleh mampu tu ada duit beli makanan, syukurlah. Kamda Tingkahan, macam 40 tahun lebih sudah. Aku tidak tahu lah masa yang aku dibawa masuk ke Sabah ini baru aku 5 tahun umurku. Jadi aku tidak tahu apa-apa lagi dalam perjalanan, mungkin di perahu lah aku tahu dibawa masuk ke Sabah ini. Kami memang dulu dibawa masuk dari Tawau. Kampung Binuang ini macam ada sudah 15 tahun. Tidak ada aku bekerja, bikin kue-kue sejak menjual-jual. Macam dari macik yang umur budak-budakku kecil sampailah sekarang. Kalau boleh aku masih menjual kue. Sampai sekarang masih jual kue. Masih menjual kue. Tidak cukup lah, tapi ada sedikit-sedikit lah untuk tambah-tambah menampung kehidupan lah. Kalau keadaan di Filipina sama di Sabah jauh beda lah. Di Sabah ini ada senang sedikit berbanding di Filipina. Sebab di sana tidak ada kedai kan, kau pergi laut saja mau mengarang baru ada lauk-lauk. Kalau di Malaysia ini ada duit boleh kita beli lauk-lauk makanan di pasar. Itulah bedanya di Filipina sama di Sabah. Adalah sebab kita punya modal pun tidak banyak. Lepas tu situlah kita ambil yang macam ada kurang perbelanjaan di dapur. Kita ambillah sedikit-sedikit untuk penambah-nambah pelanjaan di dapur. Kita ikutlah macam mana pergerakan orang tempatan, kita biasakan dirilah sama orang tempatan. Sebab kita sudah akan menetap di Sabah. Jadi kita kena ikutlah pergerakan yang orang tempatan di Sabah ini. Memang ada masalah sebab tidak sudah kita boleh menjual kan. Sebab kita pun takut juga kan. Nanti kita macam menjual, kita kena pegang kue, duit orang kan. Jadi nanti bermasalah juga kita. Jadi selama COVID ini saya berhenti sudah menjual.
Ya, pertama kali sehingga sekarang lah saya tidak menjual. Bisa ditingkatkan. Selama 38 tahun saya masuk dari Sabah ini, masuk dari Tawau. Ya, masih Punya ibu lah dan ayah. Masa tahu masa masuk di Sabah nih berapa umur Maki time itu? 8 tahun. 4 tahun. Berapa orang Maki masuk di Sabah? Berapa dengan adik-adik kah? 6 orang. 6 orang kah masuk di Sabah? 20 tahun juga. 20 tahun. Mana? Di restoran di Kampanga. Di sana di restoran apa kerja Maki? Apa-apalah, pelayan kah, buat kopi, Oh, macam-macam cuci kerja lah. piring kah. Waktu saya kerja di kantin ada 4 tahun. Jadi sekarang nih restoran nih mau 1 tahun lah lebih. 1 tahun lebih. Masa di kantin tuh kantin di mana? Di Skeblacu. Ke Balacon. Ya. Senang dicari, senang cari makan. Senang cari makan. Ya, cari keperluan keharian kita, apa makanan kita, apa. Maki suka bekerja. Ya, memang saya suka bekerja. Happy lah. Happy lah, memang happy di Sabah. Mana di Filipina. Selama Maki bekerja ada kah masalah-masalah sering Maki? Tapi cabaran-cabaran kah dalam mencari kerja? Ya, nggak dapat kerja, duduk di rumah. Selama yang begini lah. Cukup-cukup lah, tapi tidak seberapa lah. Tidak seberapa. Maki ada dapat bantuan dari NGO? Tiada. Tidak pernah lah. Ya, tidak pernah. Berdasarkan daripada temu bual yang telah dijalankan, didapati bahawa golongan migran yang terlibat dalam kajian ini adalah berumur di antara 30 tahun dan ke atas, dan mereka juga telah bermigrasi ke negeri Sabah ini selama lebih daripada 10 tahun. Mereka yang terlibat dalam kajian ataupun temu bual ini terdiri daripada pekerja buruh binaan, tukang masak, pekerja di restoran, penghantar barang dan juga peniaga sayur. Sepanjang mereka bermigrasi di negeri Sabah, tentunya mereka berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam kelangsungan hidup, khususnya ketika berhadapan dengan pandemik COVID-19 pada masa kini. Antara cabaran yang mereka nyatakan adalah keterbatasan pergerakan mereka berikutan dengan perintah kawalan pergerakan PKP yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Hal tersebut telah menyukarkan mereka untuk keluar berniaga ataupun keluar bekerja kerana semasa PKP dilaksanakan oleh pihak kerajaan, kebanyakan premis tidak dibenarkan untuk beroperasi. Mereka turut menyatakan bahawa mereka berhadapan dengan masalah kekurangan pendapatan berikutan dengan mereka tidak dapat keluar bekerja ataupun berniaga ketika tempoh PKP dilaksanakan dan mengakibatkan pendapatan mereka merosot. Semasa menjalankan kajian ataupun temu bual di kawasan tersebut, kami telah pun bertemu dengan seorang migran yang telah lama menetap di Kampung Delima dan beliau ada menceritakan serba sedikit tentang cabaran yang beliau hadapi semasa menetap di Kampung Delima. Namun, beliau tidak membenarkan dirinya dirakam. Pada ketika itu, beliau ada menceritakan tentang satu kes pembunuhan yang melibatkan seorang migran daripada Pakistan, iaitu ayahnya sendiri di Kampung Delima. Hal tersebut dikatakan berlaku disebabkan oleh berlaku salah faham di antara ayahnya, iaitu peniaga kedai runcit, dengan seorang pelanggan pada ketika itu. Pergaduhan tersebut merupakan satu pergaduhan yang besar sehingga merenggut nyawa ayahnya pada ketika itu. Beliau menyatakan bahawa beliau telah pun melaporkan perkara ataupun kejadian tersebut kepada pihak yang berkuasa. Walau bagaimanapun pihak berkuasa menyatakan kepada beliau dan ahli keluarganya bahawa sebagai golongan migran, mereka harusnya pandai menjaga diri mereka sendiri dan kini kes tersebut telah pun ditutup. Beliau turut menyatakan kekecewaan kepada pihak yang berkuasa kerana mereka tidak dapat pembelaan di atas kematian ayahnya dan kejadian tersebut menunjukkan berlaku diskriminasi kepada golongan migran. Berdasarkan daripada temu bual yang telah dijalankan bersama beberapa orang golongan migran yang menetap di kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan Lahad Datu, dapat dilihat bahawa golongan migran semestinya akan berhadapan dengan pelbagai cabaran sama ada dari aspek ekonomi ataupun sosial dan sebagainya.
dalam mereka beradaptasi dengan negara penerima dan kehidupan mereka dalam negara penerima tersebut. Kini, Malaysia semakin berkembang dalam pelbagai bidang seperti sektor peladangan, industri dan pembuatan telah menjadikan tumpuan kepada golongan migran datang ke Malaysia. Kemasukan golongan migran sebagai pekerja dalam Malaysia setiap tahun semakin meningkat. Kami mendapati kebanyakan daripada golongan migran masuk ke Malaysia adalah sebagai pekerja di sini. Akan tetapi, dengan halangan besar yang diterima oleh seluruh negara akibat penularan COVID-19 menjadikan sekatan dilakukan bagi sebarang aktiviti keluar masuk negara untuk memutuskan jangkitan penularan COVID-19. Hasil daripada dokumentari ini, pekerja migran lebih tertumpu terhadap pekerjaan buruh, kontraktor, kedai runcit dan di restoran. Malah, ada di antara mereka telah memiliki perniagaan sendiri disebabkan telah lama bermigrasi di Sabah khususnya. Namun, tidak dapat dinafikan dengan meneruskan kelangsungan hidup, terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi terutamanya ketika pandemik COVID-19.